Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kami berdua terpilih sebagai sebahagian daripada jemaah haji yang terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Kami sekarang tinggal di Riyadh, Saudi Arabia. Saya bekerja sebagai technical manager. Dan saya sedang menyambung pengajian di peringkat PhD. Haji pada tahun ini hanya dibuka pada rakyat Saudi dan juga penduduk yang menetap di Saudi lah. Kuota yang diberikan pada tahun ini hanya sebanyak 60,000. Kerajaan Arab Saudi dilapor menetapkan kuota jemaah haji tahun ini melibatkan 60,000 orang. Daripada jumlah itu, 45,000 adalah jemaah dari negara luar, manakala baki 15,000 lagi jemaah Arab Saudi. Permohonan tu dibuat dalam masa 10 hari lah. Tapi dalam masa 24 jam yang pertama, 450,000 permohonan telah diterima. So Alhamdulillah, kami terpilih. Selepas daripada 10 hari proses tu ditutup, keputusan tu dia diberikan dalam bentuk SMS kepada setiap individu yang telah memohon. Saya mengalir air mata, ya Allah. Memang sangat-sangat berharap setelah beberapa tahun ni kita boleh katakan tiada normal hajj yang boleh dijalankan. So Masya Allah, terpilih pada haji pada tahun ini sangat-sangat istimewa pada kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi untuk haji pada tahun ni memandangkan kepada SOP dan segala peraturan yang dah tetapkan. Jadi haji dikerjakan selama 6 hari sahaja. Maksudnya dalam masa 6 hari tu kena komplit selesaikan semua rukun dan wajib haji. So daripada segi perjalanan haji, hari yang pertama perjalanan kami pada 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah kami berkumpul bersama-sama rakan-rakan jemaah menaiki kereta daripada Riyadh menuju ke Taif lah. Perjalanan ni lebih kurang 800 km. Perjalanan yang 7 Zulhijjah tu adalah perjalanan kiranya yang mula engage dengan Ministry of Hajj. Jadi kami dapat slot yang mengatakan bahawa slot untuk naik bas masuk ke dalam Mekah untuk memulakan tawaf kudum adalah pada jam 5.30 pagi. Jadi maksudnya kami kena bergerak lebih kurang daripada hotel dalam lebih kurang pukul 4. Sebenarnya kita nak mikat dulu dekat Kanu Manazil semua, tapi dekat roadblock yang pertama polis maklumkan bahawa laluan untuk haji hanya mula dibuka pada jam 8 pagi. Bila once polis dah benarkan, kami pun masuk dalam. Jadi dan dah mikat dekat Kanu Manazil. Selepas mikat, kita dah niat ihram apa semua, ada 3 kali roadblock sebelum sampai dekat kawasan yang berkumpul tu. Dan setiap kali roadblock memang dia check strict yang permit haji tu. Sebabnya dekat permit haji tu dia ada macam QR code. Polis akan scan QR code tu untuk pastikan bahawa permit tu bukannya yang Fox punya lah, macam tu. Pukul 5 petang tu baru kami betul-betul boleh naik bas masuk ke dalam kawasan haram untuk laksanakan tawaf kudum dan seterusnya terus buat sa'i haji sebab kami buat haji ifrad. Jadi bila haji ifrad masuk dalam kawasan haram memang terus tak ada nak buat umrah dulu, terus buat haji je. Hari seterusnya 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni maksudnya hari melepaskan dahaga, yang mananya tradisi jemaah akan mengumpulkan air dan berehat di Mekah sebelum meneruskan perjalanan ke Mina lah. So semua jemaah yang belum sampai pada hari sebelumnya waktu tu mula memenuhi perkemahan masing-masing di Mina. So jadual perjalanan kami pada 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah bermula sesudah daripada waktu duha. Perkemahan kami ada lebih kurang dalam 1,000 orang, yang mana dipecahkan kepada kumpulan kecil 100 jemaah dalam satu batch. Setiap 20 orang akan masuk ataupun menaiki bas
untuk pergerakan ke Arafah. Kemasukan untuk setiap perkhemahan di Arafah perlu kita scan kita punya smart card, tag dia autogate lah untuk membolehkan kita untuk verify daripada segi kita punya permit untuk memasuki ataupun mengerjakan haji. Istimewa satu lagi daripada segi haji untuk tahun ini, yang mana kami semua berpeluang untuk melaksanakan solat dan mendengar khutbah Arafah di Masjid Namirah, iaitu tempat di mana Rasulullah menyampaikan khutbah semasa baginda mengerjakan haji dululah. Masjid ni most of the time memang dia tutup. Jadi kalau masa haji, kebiasaan haji yang sebelum ni, yang mana masjid ni hanya dibuka semasa haji, tak semua orang akan dapat masuk ke dalam masjid tu. Jadi kali ni untuk batch haji pada tahun ni, semua jemaah boleh masuk dan mendengar khutbah di dalam masjid tu. كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Seterusnya bila dah masuk waktu wukuf, selepas waktu Zuhur, kami yang daripada kemah terus bergerak ke Jabal Rahmah, dan masa tu bernasib baik sebabnya kemah kami adalah kemah yang terdekat sekali dengan Jabal Rahmah dan ada shortcut. Maksudnya kami tak perlu lalu jalan utama, ada shortcut daripada kemah terus direct kepada menghala kepada Jabal Rahmah. Jadi perjalanan daripada kemah ke Jabal Rahmah tak sampai 5 minit pun. Jadi masa kami sampai dekat Jabal Rahmah tu macam orang pun macam kurang, tak ramai lagi. Dah lah, jemaah memang tak ramai. Jadi masa tu pun kami awal, sebabnya ramai macam selepas selesai solat kan perjalanan ambil masa sikit, kami awal sampai, jadi bolehlah pilih spot yang alhamdulillah selesa lah dekat Jabal Rahmah tu. Kami imagine lah bila kita berada di kawasan yang panas dalam keadaan musim panas, jadi tak expect akan berada lama dekat situ. Dalam fikiran kami masa tu tak apalah, kita duduk sekejap je pun tak apa. Tapi bersyukur sangat sebab masa dah hujung-hujung waktu wukuf, yang mana waktu wukuf ni waktu yang mana doa-doa dimakbulkan. Jadi di hujung-hujung waktu wukuf tu macam boleh kita nampak dekat sekeliling yang mana yang macam dia punya guard, dia punya penyedia makanan, dia punya even macam ramai-ramai staff kat sana semua berhenti buat tugasan masing-masing, semua berdoa sungguh-sungguh. Rasa macam, jadi dia punya pemandangan dia masa tu kan rasa macam ya Allah, macam sayu sangat, sebabnya semua orang macam melupakan urusan dunia ni sementara dan macam ramai-ramai doa. Masa tu dah memang dah tak ada orang duduk dalam kemah sebab semua nak berada di kawasan lapang dan masing-masing menghadap arah kiblat untuk menggunakan saat-saat akhir tu untuk berdoa lah. Syarat utama yang dikenakan adalah semua jemaah mesti mendapatkan vaksin, melengkapkan vaksin. Kerajaan Arab Saudi mewajibkan vaksin COVID-19 dan dikehendaki membawa kad vaksin rasmi. Jemaah juga disyaratkan supaya melakukan ujian saringan COVID-19 dan mendapat keputusan negatif 3 hari sebelum berlepas ke Arab Saudi. Mereka menitik beratkan daripada segi penjarakan sosial. Jadi dalam bas pun walaupun suami isteri mahram tak dibenarkan untuk duduk sebelah-sebelah. Jadi seat yang dua tu macam maksudnya seorang je boleh duduk. Setiap kali pergerakan nak buat tawaf, nak pergi sa'i apa semua, dalam kumpulan yang kecil 20 orang, dan 20 orang ini mesti diiringi oleh seorang health officer. Jadi health officer ni maksudnya akan memantau daripada segi kesihatan jemaah semua. Makanan pun sepanjang dekat sana tak dibenarkan untuk buat buffet ataupun berkumpul ramai-ramai untuk makan. Jadi setiap jemaah dapat pre-packed meal. Pre-packed meal yang dihantar ke katil masing-masing kalau dekat kemah. Jadi dekat kawasan free flow food section ada yang mana kita macam boleh makan bila masa, tapi kawasan tu cuma dibenarkan untuk take away je. Maksudnya kita lepas ambil makan dekat bilik. SOP yang lain adalah daripada segi bilangan orang untuk berada di satu-satu tempat tu. Jadi arahan mengatakan bahawa satu-satu tempat tu maksimum 50 orang. Jadi yang ni adalah perkara yang penting untuk sesi-sesi melontar di Jamrah yang melontar untuk 10, 11, 12 Zulhijjah. Jadi ada slot masa.
Setakat first impression kami beberapa jam sampai dengan diiringi oleh ejen apa semua, layanan dia sangat istimewa. Sebabnya sepanjang berkumpul dekat tempat yang berkumpul pun macam tak angkat beg sendiri apa semua, ada orang tolong angkatkan beg. Kemudian di tempat menunggu dia tu pun macam dia tak nampak macam celebrate jemaah, dia macam sambut royalties macam tu, dengan duduk dekat sofa dekat lounge besar macam tu kan. Perkemahan disediakan katil, Masya Allah. Itu antara yang kita boleh katakan tak terbayang bagi kami. Tiba-tiba bila kita sampai di perkemahan di Mina, disediakan katil. Sebab biasa kalau kita tengok video jemaah yang tahun-tahun lepas mengerjakan haji, maksudnya yang bukan masa pandemik, kan ramai-ramai akan tidur berlapikkan beg, luggage bag masing-masing, kemudian baring sederet macam sah panjang-panjang. Jadi pengalaman tu kami tak rasa, sebabnya daripada segi kami pengalaman adalah kita ada katil, ada meja, kemudian dalam kemah tak sesak. Dekat kemah yang besar tu disediakan perkhidmatan dobi, maksudnya ada helper yang akan accept baju-baju yang mana kita nak basuh, dia akan tolong basuhkan dan dia akan hantar ke bilik. Betapa istimewanya dia punya macam serving kali ni lah macam tu. Bagi saya antara pengalaman yang istimewa lagi semasa buat tawaf haji, area depan Kaabah tu lengang. Jadinya bila kita tawaf sambil dengar khutbah raya, kemudian ada takbir raya, kemudian masa tu kami tengah tawaf dalam keadaan memang sangat lengang, dia punya rasa tu macam ya Allah sayu sangat. Perbezaannya adalah daripada segi setiap rukun dan wajib haji yang dikerjakan adalah mengikut masa dan tempat yang seperti mana yang Nabi Muhammad kerjakan. So maksudnya waktu yang kita boleh katakan yang paling afdal lah. Kementerian Ministry of Hajj dia dah tetapkan supaya kami betul-betul mengikuti seolah-olah macam perjalanan haji masa Rasulullah mengerjakan haji sendiri. Katakanlah kalau haji sebelum pandemik ni, macam kalau tabung haji dia tetapkan jemaah Malaysia untuk menonton pada waktu malam. Sebabnya untuk menjaga kemaslahatan jemaah, sebabnya tak nak besar-besar nanti akan ada yang mendatangkan kecederaan semua. Jadi untuk kami pula, keutamaan Kementerian Haji pada masa tu adalah untuk mengikuti sunnah Nabi. Dapat mengerjakan haji itu pun adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Apatah lagi dapat mengerjakan haji dalam keadaan yang mana umat di seluruh dunia mengharap untuk mengerjakan haji, yang mana yang dah mendapat jadual untuk mengerjakan haji pun tak dapat pergi untuk mengerjakan haji. Tiba-tiba kami terpilih di kalangan jutaan, bilion umat Islam di seluruh dunia untuk dapat mengerjakan haji. So berbesar harapan kami sedikit perkongsian yang telah kami berikan ni dapat memberi manfaat kepada semua jemaah yang berharap untuk mengerjakan haji pada tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah kami berdoa supaya wabak yang melanda dunia sekarang ni akan bakal diangkat dan kita semua dapat bersama-sama mengerjakan haji dan umrah. Sebelum pergi haji tu sebenarnya haji ni mudah. Tak ada perkara yang sepatutnya yang boleh mengekang niat kita daripada ada cita-cita untuk kerjakan haji tu, tak kira lah muda ke tua ke. Jadi bila ada cita-cita tu, insya-Allah Tuhan akan gerakkan, mudahkan perjalanan kita dan bukakan jalan untuk kita buat haji. Tak kira lah macam mana caranya. Sebabnya kami pun sebelum ni macam tak pernah terfikir juga nak buat haji, tapi bila once dah menetap di Saudi dan macam perjalanan tu bagi kami dimudahkan sehingga alhamdulillah dapat buat haji pada usia sebegini. Alhamdulillah.